Terima kasih memilih Buletin Utama TV3. Saya Farisah Roslan, teruskan bersama saya di Buletin Utama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pandemik COVID-19 memberikan impak besar kepada masyarakat dunia bukan sahaja dari segi ekonomi, malah turut menjejaskan kesihatan mental masyarakat global. Menurut kajian Jawatankuasa Antarabangsa Palang Merah ICRC, melibatkan 7 negara oleh lebih separuh daripada responden yang ditemui menunjukkan kesan negatif terhadap kesihatan mental. Dalam laporan baru yang bertajuk Pentingnya Kesihatan Mental dan Sokongan Psikososial ketika COVID-19, ICRC mendakwa pandemik tersebut telah meningkatkan tekanan penderitaan pada masyarakat dunia. Wabak ini memburukkan keadaan kesihatan mental yang sedia ada selain mencetuskan masalah yang baru. Menurut Ketua Pengarahnya, Robert Mardini, krisis kesihatan COVID-19 telah memburukkan lagi tekanan psikologi jutaan individu yang berada dalam situasi konflik dan bencana. Hampir 3 daripada 4 responden tinjauan ICRC mengatakan bahawa pekerja barisan hadapan dan responden pertama lebih memerlukan sokongan kesihatan mental berbanding dengan yang lain. Coronavirus, kumpulan virus besar yang boleh menyebabkan demam, selsema sehingga lebih kronik sindrom pernafasan akut teruk SARS atau MERS-CoV. Penularannya di Wuhan, China disahkan sebagai virus baru 2019 nCoV. Jika seseorang itu batuk atau bersin, kuman boleh merebak kepada orang lain yang berhampiran atau bersentuhan dengan individu yang dijangkiti. Apakah simptom nCoV? Antaranya demam, batuk, sakit tekak, sesak nafas, ada sesetengahnya sehingga menyebabkan muntah, cirit-birit dan dibimbangi boleh menyebabkan kematian. Segera ke hospital untuk pemeriksaan, namun setakat ini masih belum ada vaksin untuk pesakit coronavirus. Sentiasa ingat cuci tangan dengan air dan sabun dan guna sapu tangan atau tisu jika batuk atau bersin. Elakkan daripada memegang mata, hidung dan mulut. Pakai penutup mulut jika melawat orang sakit atau mengunjungi tempat orang ramai. Sementara itu, pandemik COVID-19 meninggalkan gangguan mental dalam segelintir masyarakat. Individu yang terjejas bukan sahaja daripada golongan lemah dan mempunyai sejarah penyakit mental, malah tidak mustahil juga dialami oleh petugas barisan hadapan. Wartawan Amira Izzatudiana meninjau di Institut Saringan Kesihatan Mental di Kuching, Sarawak. Umum kini mengetahui COVID-19 adalah penyakit yang menjadi pembunuh utama di dunia dan hari ini merekodkan 5.25 juta kematian. Di Malaysia, setakat ini mencatatkan jumlah kumulatif kes positif melebihi 2.6 juta, manakala kes pesakit yang sembuh adalah 2.5 juta. Dalam menghadapi pandemik COVID-19, masyarakat di Malaysia tidak terkecuali daripada menerima impak kesihatan mental. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, beliau berkata, faktor sosial yang menyebabkan tekanan terlampau antaranya adalah hilang pekerjaan atau sumber pendapatan, isolasi daripada rangkaian sokongan keluarga dan sahabat handai boleh memberi kesan kepada setengah individu yang berisiko tinggi untuk mengalami masalah kesihatan mental termasuk kemurungan. Mengakui pernah mengalami masalah kesihatan mental yang serius terutamanya apabila COVID-19 sedang melanda. Ayu, bukan nama sebenar, merupakan pelajar universiti yang mengalami masalah kesihatan mental. Menyedari tanda-tanda awal dalam dirinya yang mula takut dan paranoid terhadap situasi semasa pandemik ini, malah dengan menjalani aktiviti pembelajaran atas talian merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kesihatan mental Ayu terjejas. Pada peringkat awalnya, apabila kerajaan mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, saya mula menunjukkan perubahan awal dalam diri saya di mana perasaan bimbang menghantui fikiran saya. Saya berasa takut apabila keluar rumah kerana takut dijangkiti oleh COVID-19 yang sedang merebak di negara kita. Kesan daripada kebimbangan itu menyebabkan saya tidak lena tidur pada waktu malam. Akhirnya menjejaskan masa tidur saya.
Dalam masa yang sama, saya sebagai pelajar universiti terpaksa mengikuti kelas secara dalam talian. Hal ini menyebabkan pembelajaran saya menjadi terganggu dan sehingga saya tidak dapat memberi tumpuan yang baik sewaktu sesi pembelajaran. Hal ini juga menyebabkan prestasi akademik saya menjadi kurang cemerlang dan tidak mencapai target yang saya inginkan. Faktor dalaman dan faktor luaran ini menyebabkan saya semakin tertekan dan saya mudah marah kepada orang sekeliling saya. Apabila saya tidak dapat mengawal perasaan marah dan tertekan ini, ibu bapa saya mula berasa bimbang dan telah membawa saya ke hospital untuk mendapatkan rawatan lebih lanjut. Setelah melakukan pemeriksaan dan soal sidik, saya dapati saya berpenyakit kemurungan pada peringkat awal. Rupa-rupanya, kemurungan ini merupakan salah satu penyakit mental. Itulah bagaimana saya dapat mengesan penyakit mental ini. Pengalaman yang dihadapi Ayu, kami ajukan kepada pakar Psikiatri Pusat Perubatan Islam Antarabangsa, Dr. Khairina Khairul Zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah yang proaktif harus diambil untuk mengatasi kesihatan mental dalam kalangan rakyat Malaysia. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melaporkan di seluruh dunia terdapat lebih 703,000 kes kematian membunuh diri di setiap tahun akibat kemurungan dan tekanan emosi semasa wabak COVID-19. Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah kesihatan mental ialah dengan mengamalkan gaya hidup sihat seperti pengambilan makanan yang seimbang, minum 8 gelas air dalam sehari serta bersenam 3 kali seminggu. Dengan mengamalkan amalan gaya hidup sihat, kesihatan mental dan fizikal kita lebih terjamin. Selain itu, langkah yang perlu diatasi ialah dengan berkomunikasi dengan rakan-rakan melalui telefon bimbit. Hal ini mampu memberi sokongan emosi kepada kita. Dengan adanya seorang rakan yang boleh dipercayai, kita dapat meluahkan perasaan dan mendapatkan sokongan emosi daripada rakan agar emosi negatif ini dapat dikeluarkan dari tubuh badan kita. Seterusnya, langkah untuk mengatasi isu kesihatan mental ialah lepaskan tekanan anda dengan melakukan aktiviti yang disukai seperti bermain permainan video, mendengar muzik, melayari internet dan sebagainya. Tetapkan matlamat anda agar tidak tersasar dari lembah kehidupan. Dengan adanya matlamat ini, kita lebih fokus dalam perancangan hidup yang dilakukan serta berazam dalam mencapai cita-cita yang diidamkan. Selain itu, bantuan pakar seperti kaunseling juga boleh diminta sekiranya anda tidak mampu untuk menghadapi masalah ini. Langkah yang terakhir untuk mengatasi kesihatan mental ialah dengan melakukan aktiviti keagamaan. Contohnya, memperbanyakkan amalan membaca Al-Quran dan solat sunat. Hal ini dapat memberi ketenangan dalam jiwa dan dapat menangani segala tekanan dan kemurungan. Kesimpulannya, semua pihak bertanggungjawab dalam mengawal dan mengatasi isu kesihatan mental yang dialami oleh rakyat Malaysia. Oleh itu, langkah ini harus dipraktikkan dalam setiap individu untuk membendung kesihatan mental dalam kalangan rakyat Malaysia. COVID-19 tidak mengenal siapa pun mangsa mereka. Bagi mereka yang terjejas akibat penularan virus membahaya ini, pasti akan mengingati impak yang diberikan kepada mereka terutamanya pada kesihatan mental mereka. Dan anda mahupun saya yang masih lagi bebas daripada masalah kesihatan mental terutamanya ketika pandemik ini, pastikan kita sentiasa memainkan peranan dalam mengenal pasti simptom awal kemurungan dan tingkah laku bunuh diri dalam kalangan orang yang kita sayangi, terutamanya ketika era COVID-19 ini. Saya Amira Izzatuddana melaporkan untuk TV3. Apollo, bila-bila masa, di mana jua?
Kisah si anak batuk, cap ibu dan anak ibu beri. Hilang batuk, ikan di kail banyak sekali. Dirumus daripada 15 herba dan madu asli, ubat batuk, cap ibu dan anak, rumusan ubat batuk semula jadi. Di Malaysia, seramai 145,173 rakyat direkodkan menghadapi isu kesihatan mental. Statistik panggilan bantuan diterima agensi kerajaan sejak 25 Mac 2020 hingga 20 Mei 2021 mendapati 85.5% daripada 145,173 panggilan membabitkan isu masalah kesihatan mental. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, isu kesihatan mental itu seperti stres akut, keresahan, kemurungan, penderaan dan tingkah laku bunuh diri. Punca dikenal pasti ialah hilang pekerjaan, tiada sumber pendapatan, konflik keluarga, masalah hubungan interpersonal, stigma dan kurang akses kepada perkhidmatan bantuan. Kementerian Kesihatan akui 2020 dan 2021 merupakan tahun mencabar serta tidak dapat dinafikan bahawa rakyat terkesan secara psikologi dan emosi akibat pandemik COVID-19. Menurutnya lagi, data Kementerian Kesihatan mendapati dalam tempoh Januari hingga Disember 2020, sejumlah 1,080 kes cubaan bunuh diri telah dilaporkan menerima rawatan di Hospital KKM. Sejak Januari 2020, KKM telah mengaktifkan pasukan kesihatan mental dan sokongan psikososial MHPSS di peringkat negeri serta daerah untuk memberi sokongan emosi kepada individu terkesan seperti pesakit COVID-19, petugas barisan hadapan dan individu kehilangan ahli keluarga akibat COVID-19. Tora datang lagi dengan permainan robot reka. Ada bermacam-macam robot boleh direka. Disertakan dengan gambar-gambar rekaan, kapal terbang, helikopter, robot dan berbagai-bagai lagi. Mari adik-adik kita reka bersama-sama. Tora, robot reka. Tora. Sementara itu, masyarakat juga digesa untuk terus kekal berhubung antara satu sama lain dan sentiasa berkreativiti ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP kali ini. Menurut pakar psikologi di Segi University, Profesor Datin Dr. Mariani Mat Noor, langkah ini penting untuk memastikan kesihatan mental dan psikologi dalam keadaan baik bagi mengharungi detik sukar ini. Penting ialah kalau kita ada masalah, stay connected. Kita ada handphone, kita boleh berhubung dengan siapa-siapa di luar sana, sama ada ibu, ayah, adik-beradik atau kawan-kawan rapat. Bila kita ada masalah, luahkan, voice out, bincang. Kerana kalau kita ada masalah, kita terperuk sendiri-sendiri dalam bilik, anak datang nak makan pun keluar-keluar, suami nak makan pun lapar, ataupun isteri pun dah bising makanan di dapur, bahan tak ada. Jadi jangan keseorangan. Kita ni adalah sistem ekologi yang melibatkan manusia. Jadi manusia itu harus berhubung dengan manusia. Jadi kita ini harus berbincang melalui apa yang kita boleh lakukan dengan platform yang ada. Smart planning maksudnya perlu ada objektif jangka pendek dan objektif jangka panjang. Ya, kalau objektif jangka pendek, kita tahu bahawa ada di antara di luar sana, rakyat di luar sana yang memang dah tak ada kerja. Yang kerjanya mungkin separuh bulan, ya. Kalau daripada 30 hari masuk 15 hari. Jadi masing-masing stres, tak ada duit. Jadi di sinilah objektif jangka pendek itu, kita harus stay kreatif. Maksudnya kalau yang memang tak ada duit sumber kewangan, jadi maksudnya stay kreatif tu cuba cari cara yang sesuai untuk dapatkan kata kita perlu jana ekonomi rumah tangga. Jadi perlu kreatif untuk jana. Kita ada online semua. Jadi kita gunakan itu. Stay in the present. Maknanya kekal dalam apa yang kita lalui sekarang. Terima hakikat bahawa di luar sana dah lockdown. Tak boleh buat apa, kita tak boleh mengubah keadaan, tetapi kita diri sendiri boleh mengubah siapa diri kita untuk memastikan fizikal kita, mental kita dalam keadaan sihat. Jadi bila saya kata stay in the present, maknanya jangan ingat yang lepas-lepas. Yang lepas-lepas boleh diingat apabila diambil sebagai pengajaran. Tetapi kalau yang negatif, tinggalkan.
Dan jangan ingat yang ke depan. Kalau kita ingat yang ke depan, kita akan bimbang, cemas, macam mana ni, budak-budak tak belajar macam mana. Jangan ingat. So saya kata, stay in the present. Kawal apa yang kita boleh kawal dengan sebaik mungkin. Ikut SOP seadanya. Jelas Profesor Mariani, akibat ketidaktentuan emosi dan perasaan akan menyebabkan tekanan perasaan yang merumitkan lagi tahap kesihatan seseorang individu. Masyarakat juga perlu mengelak daripada berfikir luar jangka untuk memastikan mereka tidak resah dan adaptasi kepada situasi masa kini. Kes masih tinggi. Amalkan kebersihan yang baik. Basuh tangan dengan Lifebuoy atau sabun. Kuasa melindungi Malaysia kini di tangan anda. Kita jaga kita. Sekian dahulu paparan buletin utama pada malam ini. Pesanan khidmat masyarakat daripada selebriti terkenal Malaysia Mira Filzah mengakhiri paparan pada malam ini. Dengan itu, salam hormat, Assalamualaikum dan selamat malam. Awak, janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga, tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and warn, dan elakkan 3S. Tempat sesak, kawasan sempit dan sembang dekat-dekat. Kekalkan kecekasan dan jaga kesihatan anda. Sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baharu, bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Keluarga Makcik Kiah dan COVID-19. Ini Ayub, Rosnah, Makcik Kiah, Gaya dan Siti. Situasinya begini. Ayub merupakan menantu Makcik Kiah yang baru pulang dari luar negara atas urusan kerja. Semasa tiba di lapangan terbang, Ayub telah diarahkan oleh pegawai kesihatan untuk terus kuarantin diri di rumah selama 14 hari sebagai langkah pencegahan COVID-19. Ayub mengabaikan arahan tersebut. Setibanya di rumah, Ayub memeluk anak dan isterinya, Rosnah. Selepas 2 hari, Ayub mula mengalami batuk. Ayub, kes indeks. Rosnah, jangkitan generasi pertama. Rosnah kemudian menjumpa ibunya, Makcik Kiah, untuk memberikan barangan yang dibeli oleh Ayub dari luar negara. Mereka berinteraksi dengan rapat, bersalaman dan bersentuhan. Makcik Kiah, jangkitan generasi kedua. 3 hari selepas itu, Gaya, iaitu jiran Makcik Kiah, datang melawat Makcik Kiah yang sedang demam. Mereka berinteraksi dengan rapat dan bersentuhan sambil menggosok-gosok mata dan hidung. Gaya, jangkitan generasi ketiga. Gaya kemudian pergi ke pasar untuk membeli barang keperluan. Semasa di pasar, Gaya telah berjumpa dengan kawan baiknya, Siti. Mereka berinteraksi dengan rapat dan bersalaman. Siti merupakan seorang pengidap diabetes. Siti, jangkitan generasi keempat. Maka dalam situasi ini, keluarga Makcik Kiah tanpa sedar telah menjangkitkan COVID-19 kepada 4 generasi jangkitan, iaitu Ayub, Rosnah, Makcik Kiah, Gaya dan juga Siti. COVID-19 mudah berjangkit dari individu ke individu lain. Golongan warga emas dan individu yang mempunyai penyakit kronik adalah lebih berisiko untuk mendapat jangkitan COVID-19 yang lebih serius, iaitu mengalami gejala dan komplikasi penyakit yang lebih teruk. Bagaimana kita boleh putuskan rantaian jangkitan ini? Ini langkahnya. Kuarantin diri di rumah selama 14 hari selepas pulang dari luar negara. Jarakkan diri 1 meter dari orang lain. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer. Disinfeksi permukaan yang kerap disentuh dan akhir sekali, pakai penutup mulut dan hidung jika bergejala. Bersama-sama, kita boleh putuskan rantaian jangkitan COVID-19.